إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه وما ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Summa kemudian inna niyata bahwasanya bermulanya itu tutlaku diitlaq dikatakan wa yuradu dan dikehendaki biha dengan niat itu ahada maknayain akan salah satu daripada dua makna. Ahada maknayaini itu salah kita tu eja itu dia apa tu apa mudok enggak mudok apa dah. Baiklah ala sawab maknanya ini. Kemudian bahawasanya niat-niat seorang tu dikata diitlaq dan dikehendak dengan dia niat tu akan salah satu daripada dua makna. Mana makna yang pertama al-awwalu, pertama yakni daripada maknain, daripada dua makna. Anna niyata bahawasanya niat itu ibaratun ialah satu panggilan, satu perkara yang diibaratkan akan dia an gharadika tentang tujuan engkau alladzi hamalaka yang mana tujuan engkau tadi itu engkau tanggung yang menanggung oleh engkau alal azmi di atas azam wal amali dan pekerjaan wal qauli dan perkataan. Tuh niat lagu ni. Dia i'tibar orang panggil baik buruk dia tu dengan amal dia. Tengok lagu mana. Wa takunun niyatu dan jadilah niat itu bihazal i'tibari dengan i'tibar makna yang pertama ini
fil aksari, pada kebanyakan amal tu khairan, jadi kebaikan, minal amali, daripada perbuatan. Niat tersebut tu jadi lebih baik daripada amal. Tapi kait lagi, in kana khairan, jika adalah amal tu baiklah. Tetap juga kait dengan amal tu baik, kerana dah kemarin niat yang baik tu tidak boleh memberi kesan pada perkara maksiat. Artinya kita niat yang shadiqah, niat yang salihah, tapi buat perkara maksiat, adakah dapat pahala? Tak boleh, kerana niat tidak menghalalkan cara. Itu. Jadi niat yang mana yang pertama ni, wa takunun niyatu, dan jadilah niat bihadzal i'tibari, dengan i'tibar makna yang pertama ini, fil aksari, pada kebanyakannya niat tu khairan, jadi lebih baik, minal amali, daripada perbuatan seorang. Tapi kaitlah in kait, in kana khairan, jika amal tu amal yang baik. Wa syarran, ni atas pada kata khairan. Tu atas pada kata khairan tadi. Ai wa takunun niyatu bihadzal i'tibari fil aksari syarran. Dan jadilah juga niat dengan ini makna yang pertama, i'tibar makna yang pertama ni, pada kebanyakan lah, fil aksari, pada kebanyakannya. Jadi apa? Syarran, jahat. Lebih jahat minhu ay minal amali, lebih jahat daripadanya, lebih jahat daripada amal. In kana syarran, jika amal tu ialah amal yang jahat. Niat tu pun jahat juga. Lebih jahat daripada amal lagi. Kalau orang panggil amal tu ialah amal yang jahat. Tu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguhnya telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min, bermula niat bagi seseorang yang beriman itu, khairun min amalihi, ialah lebih baik daripada amal perbuatan dia. Tu khairun min amalihi, lebih baik daripada hijab perbuatan amal dia. Tu. Kadang-kadangnya amal tu satu saja. Tapi oleh kerana niat dia tu banyak yang baik pada satu perbuatan tu, maka lebih baik pada niat dia lagi. Maknanya diberi pahala tu i'tibar niat yang baik banyak tadi. Faham tak? Berbanding dengan amal dia tu hanya satu saja yang baik. Dia baca Quran dia, tapi niatnya munajat, niatnya nak gali ilmu daripada Quran, niatnya nak beri manfaat supaya orang mendengar ke Al-Quran. Itu. Maka ketika tu niyatul mukmin khairun min amalihi, bermula niat bagi orang mukmin tu ialah terlebih baik daripada amal perbuatannya. Fanzur, maka tilik olehmu, kaifa bitapakah khussah, mengkhususlah oleh Nabi SAW al-mu'mina, akan orang mukmin, bizikri, dengan menyebut. Jadi kebaikan pada niat itu tidak diberikan orang panggil orang yang tidak beriman. Karena orang yang tidak beriman ni petang lagi dia tak percaya ada balasan akhirat seksa. Maka kerana itulah Nabi sebut dengan niyatul mukmin ni. Niat bagi orang mukmin. Karena orang mukmin ni percaya kata Allah Taala tu balas dengan bagai-bagai pahala, bagai-bagai orang panggil kebaikannya, bagai-bagai ganjaran. Dia percaya benda gaib. Itu orang panggil mukmin. Maka kerana itulah Rasulullah SAW tak sebut niyatul mar'i. Niat seseorang itu tidak gitu. Seseorang mana? Seseorang yang tak beriman, dia niat lagu mana pun tak dapat. Tapi kalau orang beriman pada Allah Ta'ala, maka dia niat apa-apa yang dia nak pahala, ganjaran baik daripada Allah Ta'ala, maka ketika itu dapat. Maka kerana itu niat dia orang beriman ni lebih baik daripada perbuatan dia lagi. Maka kerana itu kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fanzur, tilik olehmu, kaifa bitapakah khussah, kha tu nak bubuh titik sebut tibok jatuh, tak sedegi titik di kedai kita lah. Titik gebok satu letak. Betapa menentu oleh Rasulullah SAW akan sebut orang mukmin tadi tu. Nabi tak kata dengan umum niyatul mar'i, tidak, niyatul mukmin.
Wal makna tsani, dan makna yang kedua. Tadi makna awal. Al-awalu tadi makna yang pertama, ai min ahadi maknayain. Daripada salah satu dua makna. Bila sebut kata niat tu, itlaq niat ni kehendak dengan dia salah satu daripada dua makna. Makna yang kedua, an-niyata, bahawasanya bermula niat itu ibaratun, ialah satu ibarat, satu panggilan, an qasdika, tentang tuju hati engkau. Tentang sedar hati engkau. Sedap sikit gitu. Tuju sedar hati engkau fi'la syai'i, akan perbuat sesuatu. Akan perbuat sesuatu. Nah, wa azmika, Allah pada kata qasdika. Wa azmika tu Allah pada kata qasdika. Wal makna tsani, dan makna yang kedua daripada dua makna yang daripada dua makna niat itu juga diibaratkan tentang azam, kehendak, kemahuan yang tinggi, kemahuan yang tinggi, kehendak yang tinggi, itu makna azam. Tu azam yang tinggi dalam hati engkau, alaihi ala fi'li syai'i, di atasnya kerana memperbuat akan sesuatu tadi. Dekat-dekat dah nak buat. Kalau tadi an qasdika tu buat tengah awal perbuat tu. Kita duk belajar kan? Niat dalam bab semaya tu qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'lihi. Tu sedar qasdu syai', sedar mengerjakan sesuatu, tu muqtarinan, hal keadaan menyertai kesedaran tadi itu bi awwali syai', bi awwali fi'li syai', di awal-awal mengerjakan perbuatan tersebut. Kalau gitu semaya itu perbuatan mula-mula apa? Apa perbuatan mula-mula semaya? Fawahim? Apa? Niat ada. Lepas tu sedar niat dalam niat gitu. Perbuatan niat, bukan perbuatan. Berdiri. Ngaji Quran kamu. Semaya awal-awal apa? Jadi berdiri itu niat dah, gitu. Takbir apa? Takbir banyak. Takbir apa? Takbir? Takbir apa? Sudah. Jadi tu imewan, habis orang tak sah belakang. Takbir apa? Takbir apa? Asli. Takbiratul ihram. Berat fawaid. Maknanya tika hasli ni jadi imam sah. Tika fawaid tak sah orang mengikut ke dah. Takbir apa? Kuat sikit. Fawaid. Ayah orang ambil kena pergi jumpa tu. Ukur rekod kan. Tika kata Allah. Dia kata Allahu Akbar. Tika tu sedar. Qasdu syai'. Muqtarinan bi awwali fi'lihi. Sedar mengerjakan apa perkara ini. Aku semaya. Aku semaya ni. Aku semaya fardu insya' ni. Macam tu. Itu qasak ta'rud ta'yun. Itu. Aku semaya itu qasak. Fardu ta'rud. Insya' ta'yun. Tuh. Wa hadhihi niyatu, dan ini niat, dan bermula ini niat. Wa hadhihi niyatu, dan bermula ini niat. Niat dengan makna qasduka. Ibaratun an qasdika fi'la syai' tadi tu. Ibarat tentang kesedaran engkau mengerjakan sesuatu, dan tinggi tujuan engkau, semangat engkau di atas nak mengerjakan sesuatu tadi tu. La takunu, tidak adalah ia khairan, tidak adalah ia, la takunu khairan,
tidak adalah ia jadi kebaikan minal amali lebih daripada amal. Tidak. La takunu. Ke mana tu? Ada illa tu. Nah. La takunu illa khairan, gitu deh. Tidak adalah ia melainkan lebih baik minal amali, lebih daripada amal. Nah, kenapa? Karena dia di tengah hijau dah, berak. Tengah buat dah. Atau hampir-hampir sangat dah nak buat. Itu azam tadi kan, hampir-hampir sangat nak buat. Kalau kosak tadi tengah buat dah. Tuh. Kalau gitu la takunu illa khairan minal amali. Tidak adalah ia melainkan lebih baik daripada amalan itu lagi. Walakin akan tetapinya sungguh kata orang panggil niat, makna yang kedua ni pastilah dia itu lebih baik daripada amal. La yakhlu, tidak sunyilah al-insanu oleh manusia inda azmihi, di ketika mana azamnya, kuat semangatnya, ala fi'li syai'i, di atas nak mengerjakan sesuatu tu, min ihda ataupun min ahadi salasi halati. Mesti dia tu daripada tiga kelakuan, segala kelakuan. Soal kosak tak usah cakap lah tu. Kosak tu memang duk hijau dah berak. Sebab itulah niat puasa tu tak boleh nak kosak. Payah, masyakkah. Mana? Ni. Betul-betul fajar sodik ni tu. Nak itu sama apa ni? Mapuh mu. Sebab tu niat pada puasa dengan makna azam. Ni kena mabik niat. Kena bermalam niat. Tak ada hal lah. Ni nak puasa esok hari ni. Malam ni niat dah. Nawaitu sauma ghadih. Meniat olehku nak puasa esok hari. Tak ada hal lah. Padahalnya tak esok lagi. Puasa ni start ni lah. Imsaku anil muftirat min tulu'il fajr sadiq. Kalau nak tunggu fajr sadiq, tulu'il fajr sadiq betul. Naik itu tu terbabah lama nak awali fi'li. Jadi niat dalam bab puasa tu susah, masyakkah nak pakai makna qasak. Kerana tu pakai makna azam. Kerana al-masyaqqah tu tajlibut taisir. Kesusahan tu mengheret kepada mudah. Ada pun qasak tak secakap lah, kerana qasak tu tekah dia buat amal tu dah. Maka kalau gitunya dia kata walakin akan tetapi sungguh berkata niat dengan makna yang kedua tu tidak adalah ia melainkan lebih baik daripada amal. La yakhlu, tidak sunyilah al-insanu oleh manusia tu. Inda azmihi, ketika mana kuat semangatnya, ala fi'li syai'i, di atas nak mengerjakan sesuatu amal ibadat itu, min ahadi salasi halati, daripada benda tu. Cuba tengok. Pecah apa? Daripada salah satu daripada tiga segala kelakuan. Kuat bunyi tu. Cermin ada kaca. Bunyi kaca dia tak? Kaca. Apa benda Amdi? Gapa? Tikuh. Lepas tu? La ilaha illallah. Pecah? Dia bunyi macam pecah lah. Bukan kaca. Bukan pecah kaca. Tikuh. Jadi kalau qasak tu tak soal lah, kerana qasak tu memang tengah dah buat kerja dah, awal pekerjaan tu. Ada pun azam ni belum lagi buat kerja. Maka kerana tu dia kata walakin la yakhlu, akan tetapi tidak sunyilah al-insanu oleh manusia inda azmihi, ketika mana kuat semangatnya, ala fi'li syai'nya, di atas nak mengerjakan sesuatu daripada amal ibadat,
Tak sunyilah ia tu min ihda atau min ahadi, daripada satu. Moleknya ihda, molek nah. Daripada salah satu, min ahadi salasi halati, boleh tak? Daripada satu, daripada salah satu daripada tiga segala kelakuan. Mana? Al-ula, tu. Kelakuan yang pertama, an ya'zima wa ya'mal. Nah, bahawa dia berazam dan dia beramal. Mana dia berazam kuat dan dia akan buat. Itu maksud. Tu. Itu hak pertama sekali tu. Barulah orang panggil niat dia tu la takunu illa khairan. Nah, tidak ada lah ya azam dia lagu tu melainkan pasti lebih baik daripada amal. Tu hak tertinggi sekali lah, kelakuan hak tertinggi sekali. Wasaniyatu, dan yang keduanya, nah, al-halus saniyah, kelakuan yang keduanya, al-halatus saniyatu, dan kelakuan yang keduanya, ayyazima, bahawa dia berazam, semangat tinggi nak buat sesuatu. Wala ya'mala, tapi dia tidak beramal. Dia tak beramal tu kenapa? Ma'al qudratnya 'alal amali, serta mampu dia nak mengerjakan amalan tersebut. Nah, dia azam kuat dah nak baca Quran, kuat. Bodoh depan Quran. Sadaqallahul azim ini. Saya tak jadi nak buat. Wa hukmu hadhil halata, dan bermula hukum ini, kelakuan yang kedua ni, wallati qablaha, dan kelakuan yang sebelum daripadanya, sebelum daripada yang pertama ni, mana? Sebelum daripada yang kedua ni, itu ayyazima wa ya'mal. Dia berazam serta dia beramal. Hukum kelakuan yang pertama dan yang kedua ni, qad ata, sungguhnya telah datanglah mubayyinan, kenyataan, penerangan, fima, pada barang ini, pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruya yang diriwayatkan ani bin Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan meredhalah oleh Allah Taala daripada keduanya, yakni Abdullah dan Abbas, an Rasulillah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, bahwasanya Allah Taala katabal hasanah wasayyi'at, Allah Ta'ala menetapkan akan kebaikan dan keburukan. Panjanglah hadis ini. Summa bayyana, kemudian Nabi menyatakan lagi. Kena buat kurungnya itu. Sebab hadis itu panjang, kena carilah. Cuma mahalus syahid naknya hak ni. Summa bayyana zalika, kemudian menyatalah Nabi, meneranglah Nabi akan demikian itu, biqaulihi, dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman hamma, maka barang siapa yang hemah, bercita-citalah. Faman hamma, maka barang siapa yang berhemah, bercita-cita tinggi, bihasanatin, dengan satu kebaikan, ini dengan nak mengerjakan satu hasanat, satu kebaikan, falam ya'malha, maka tiba-tibanya dia tidak mengerjakan akan dia kebaikan yang satu yang dia hemah tadi, yang dia azam tadi tu. Kalau gitu, katabahallahu indahu. Nescaya. Katabahallahu, nescaya menulislah akan kebaikan tu oleh Allah, indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, akan satu kebaikan yang sempurna. Gitu. Dia tak buat tu. Dia niat tinggi dah ni. Nak baca Quran ni, ambil dari semaya. Quran tu dah atas reha dah. Tiba-tiba ngatuk bahasa dari sini. Niat oleh lah, azam tinggi dah ni. Tiba-tiba tak buat. Falam ya'malha, maka tiba-tibanya dia tidak mengerjakan akan satu kebaikan yang dia hemah tinggi, azam tinggi tadi, niat tinggi nak buat. Tapi Allah Ta'ala tetap juga menuliskan satu kebaikan tu di sisinya akan kebaikan yang sempurna. Fa in hamma biha, maka jika tinggilah hemahnya, kuatlah azamnya,
biha dengan satu kebaikan tadi, biha bihasanatin tadi. Fa'amilaha, maka tiba-tiba dia buat sungguh kebaikan tadi. Dia kerjakan sungguh. Niat kata nak bangun tahajud malam ni. Tuh. Tidur sekejap, Pak, pukul 5 ataupun pukul 4 lah. Pukul 5 nak sahur dah. Pukul 4 bangun sebelum sahur tu ambil semaya. Pak, kuat sungguh. Sebelum nak tidur paninya niat dah. Kau kuat dah. Koci jam pukul 4 dah. Kenapa aku nak bangun tahajud dulu? 2 rakaat, 4 rakaat ikutlah. Bila sampai masa kupak gering bunyi jel loceng, dia pun ambil semaya ke apa, semaya sungguh. Fa'amilah, maka dia beramal dengan satu kebaikan yang dia niat sekal kuat ni. Katabahallahu indahu, nescaya menulislah akan kebaikan yang satu yang dia kerja tu oleh Allah, indahu di sisinya asyara hasanati, 10 segala kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Hingga Allah Ta'ala boleh gandakan lagi hingga kepada 700 ila adha'afin katsiratin. Digandakan hingga 700 dan kepada gandaan yang banyak. Lebih pada 700 boleh. Tak ada apa. Tuhan boleh ganda lagi. Karena apa? Karena dia buat. Dia hemah tinggi dah. Dia buat pula apa hak dia hemah, apa hak dia niat tadi. Sebaliknya wa in hamma bisayyatin, dan jika dia bercita-cita tinggi nak mengerjakan satu kejahatan. Dia niat dah kata bangun pagi ni nak pergi curi duit. Hustling kata. Tu saya boleh 700 ke? Kawan kata, kalau dapat duit hustling 700 jadi 1000 lebih. Nak contohnya dia buat kerja gitu. Ini contoh saja Fawahi. Lama buat sungguh. Jangan. Dia cita-cita. Fawahi boleh berapa? 700 tak? 700 tak? 700 siapa 700 boleh berapa? 1400. Wow. Fawahi pun niat dah lah hati malam ni tidur. Nak segar sikit bangun. Orang duduk tidur lah ke. Pergi curi duit Fawahi, duit hustling tu. Contoh. Dia niat dah gitu. Tapi falam ya'malha. Tapi dia tak buat. Bangun-bangun subuh kejut. Allah. Sahur bodoh dah. Pada juga nak curi ya. Falam ya'malha. Maka tidak mengerjalah Fawahi tadi tu akan dia sayyi'ah yang satu, kejahatan yang satu tadi. Katabahallahu indahu, nescaya menulis akan kejahatan oleh Allah di sisinya hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Allah. Ini Tuhan yang maha baik sungguh. Padahal Fawahi niat nak curi jadi. Tapi oleh kerana tak jadi buat. Tak jadi tu tak kira lah kerana apanya ni. Lewat bangun ke, tak jumpa anak koci almari Fawahi ke, tak jumpa anak koci almari hustling ke, ikutlah. Contoh ni, yang dia buat sungguh. Buat sungguh muka kata. Maka tak terbuatlah maksiat atau sayyi'ah kejahatan yang dia niat tadi. Bila tak terbuat gitu, Allah Ta'ala tulis kebaikan yang satu. Allah. Patut-patutnya tulis kejahatan jugalah dah. Maka bukan sayyi'atan kamilatan ni. Tak. Hasanatan kamilatan. Kebaikan. Kenapa? Tak buat maksiat tu ialah kebaikan. Tu. Fa in hamma biha, maka jika berazam, berhemah, bercita-cita tinggilah oleh Fawahim tadi tu biha dengan dia, dengan bisayyatin, dengan kejahatan yang satu. Ini yang kata malam ni, aku nak suruh pakat tidur awal belaka, patut aku lolok-lolok nak tidur gitu ke, tengok hustling nak ubuh ubat tidur dalam air minum hustling, biar hustling tidur mampu tak khabar. Tu senang aku curi 700 duit dia tu. Dia niat dah gitu. Ni buat baik hustling ni, buat air minum, ubuh dah ubat tidur tu. Contoh. Fa'amilaha, maka dia buat juga. Tadi dia tak buat. Tak? Fa'amilaha, maka dia mengerjakan kejahatan yang dia niat azam tadi tu. Katabahallahu, nescaya menulislah akan kejahatan tu oleh Allah sayyi'atan wahidatan, satu kejahatan. Bukan diganda dah. Tengok. Ini orang panggil maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Faham tak Fidah? Mu niat nak buat baik, tak terbuat, dapat satu pahala. Mu niat nak buat baik dan buat, Tuhan ganda 10 hingga ke 700 hingga
Ganda hak tak boleh nak mu bilang. Faham tak? Tapi kalau mu niat jahat, tiba-tiba mu tak buat. Nah, maka Tuhan bagi pahala. Kalau mu buat sekalipun kejahatan tu, Tuhan tak ganda kejahatan tu. Satu kejahatan, satu dosa. Faham tak? Faham Firdaus? Nah, tuan faham? Baik. Cantik. Al-halatu salithatu, dan kelakuan yang ketiga. Nah, tadi al-halatu saniyatu. Nah, kelakuan yang ketiga pula ayyazima, bahawa dia berazam ala fi'li amrin, di atas mengerjakan satu pekerjaan, tapi la yastati'u fi'lah atau fi'luhu, yang dia tidak mampu oleh mengerjakan akan dia. Dia tak mampu nak buat. Ada sini. Tu. Niat ke mana? Hamdi niat esok 700 rakaat insya-Allah. Esok 1000 rakaat aku nak sembahyang. Oh. Dasar dia punya niat. Padahal memang dia tahu dia tak mampu, saja yang niat gitu. Nah. Fayasiru yaqulu, maka jadilah dia berkata, lagu mana? Bila dia niat, esok aku nak bangun sembahyang 100 rakaat, contoh. Atau 1000 rakaat, contoh. Esok aku nak khatam Quran sekali baca. Oh. Bila dia niat gitu, lalu dia pun kata lagu mana? Lawis tata'tu amiltu lah. Lawis tata'tu, jikalau mampu olehku amiltu. Mana nescaya aku buatlah. Itu ni. Kalau aku mampu aku buatlah ya. Nah, tu dia kata jangan tidur lagi di esok nak balik dah. Nah, buat lu. Tak boleh dia nak tidur ni. Esok 700 rakaat aku nak sembahyang. Esok 1000 rakaat aku nak sembahyang. Boleh kau nak sembahyang banyak rakaat, 1000 rakaat, beratus rakaat gitu. Lawis tata'tu amiltu. Nah, kalau aku mampu aku buat Hamdi jawab gitu. Falahu, maka dapat baginya Hamdi niyatu malil amili. Dapat baginya oleh niat barang yang diberamalkannya. Ya bangun juga esok. Jangan kata 1000 2 rakaat yang mampu. Nah dapat. Wa alaihi, dan di atasnya, di atas amil tadi tu ma barang, alaihi di atasnya ma. Nah, wa dalilu ala zalika, dan bermula dalil yang menunjuk di atas demikian itu qauluhu alaihi salatu wasalam, ialah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan di atas demikian itu mana? Dia ada azam nak buat benda hak dia tak mampu nak buat. Dalilnya dia dapat juga. Apa hak dia khija. Walaupun dia tak buat lah hak dia niat 1000 rakaat, tapi hak dia bangun buatnya 2 rakaat je. Dia dapat jugalah apa hak dia niat tu. Wa dalilu ala zalika, dan bermula dalil yang menunjukkan di atas demikian itu ialah qauluhu alaihi salatu wassalamu, ialah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda? Annasu arba'atun, bermula manusia tu ada 4 golongan, ada 4 bagai. Mana? Rajulun, satu laki-laki ni, rajulun ni bukan laki-laki sajalah, perempuan masuk jugalah, orang panggil babul iktifak. Seseorang gitu. Rajulun seseorang, begitu sedap sikit. Satu orang atahullahu ilmah. Tuh mendatangkan akan dia oleh Allah akan ilmu wa malan dan harta. Satu jenis manusia tu Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu dan harta dua-dua. Alim pun alim, jutawan pun jutawan. Payah sikit nak cari ni. Imam Malik ya. Ni. Anak murid Imam apa? Imam Abu Hanifah apa dah? Imam Asy-Syaibani kah? Nah. Imam apa dah? Imam Syafi'i pergi tengok duit tu duduk lata gitu ya, terabur. Nah, doa-doa lah biar aku lagu tu juga. Suka hidup duit terabur duduk di tayar kereta gitu ya, ribu-ribu lah. Hebat sungguh tu, kaya sungguh tu. Imam Syafi'i mula-mula dia pergi ngaji dengan Imam Malik dah. Dia kata mana boleh ulama mewah agama. Pemikiran dia ketika tu agak kolok lah. Kenapa? Imam Syafi'i fikir ulama ni mesti zuhud, mesti kena miskin, faqih, fuqara wal masakin. Tapi bila dia nak sambung mengaji ke Baghdad, nah Imam Malik hak tanggung beasiswa dia. Ada.
Bagi unta, bagi kita, bagi duit buat belanja kayak dulu gini ya. Nah, dah sini. Ambil. Nah, ambil duit. Allah. Barulah dia ubah fikiran. Kalau Tok Guru aku miskin, tak boleh ni lagu ni nak bagi biar sesuatu. Oh, kalau gitu Tok Guru kena kaya. Tapi bukan kaya raya, kaya cukup dah. Bila dia pergi ke Baghdad ngaji anak murid Imam Abu Hanifah, tak silap Imam Syaibani, tak silap dah. Nama apa? Dua orang anak murid Imam Abu Hanifah. Ini bukan kaya raya. Mau duit duk latar itu, masuk rumah tu jijak duit dah. Tak gila ni, kaya-kaya ni berdoa dah ni. Tak boleh ulama gini ni. Kalau kaya tak apa lagi. Ni kaya raya-raya. Duit banyak. Tu tak kena ni gini. Lalu anak murid Imam Abu Hanifah kata, kalau lah orang kaya tu ialah orang yang jahat, agak-agak ke mana? Ambil lah. Disko, kelak malam, mesej judi. Itu dia buat projek ya. Tapi dengan kekayaan hak melipah ruah ni, lagu mana? Wakaf, sumbangan, sedekah, santuni fakir miskin. Tak payah minta lah. Lalu ke rumah nak murid Imam Abu Hanifah tu, ambil duit itu ya. Dia siap dah. Sedekah gitu, dia lepar duit atas itu ni. Tak payah ketuk bitu ambil surat tok gawa ke ngulu apa. Nak cek kata dia betul-betul fakir. Tak ada duit ya, lalu ke rumah ambil duit. Gitu. Alah senang sungguh. Maka kerana tu orang baik kena kaya jutawan, kaya raya. Jangan orang jahat tu kaya raya. Kalahlah kita orang baik. Jom. Barulah berubah pemikiran Imam Syafi'i. Kalau gitu orang alim ni jangan kaya saja. Kaya raya. Tu. Satu golongan ni, satu jenis manusia ni atahullahu ilman wa malan. Menganugerah akan dia oleh Allah akan ilmu dan harta. Fahuwa, maka ia rajul tadi itu, seseorang tadi itu ya'malu, dia beramal fi malihi, pada hartanya, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Dah Tuhan bagi ilmu dengan harta kan? Maka dia mengurus, menggunakan harta dia, mentasarrufkan harta dia itu dengan ilmu lah. Zakat dia tunai, sedekah dia sedekah, wakaf dia wakaf. Itu. Kenapa dia ada ilmu? Tiba-tibanya fayaqulu akharu, maka berkatalah oleh seorang yang lainnya, satu manusia yang lainnya. Bila satu orang tu tengok kepada orang Allah Taala bagi ilmu dan harta, dan orang tersebut tu menggunakan ilmu dia dalam menguruskan harta, tidak orang panggil menggunakan nafsu dalam menguruskan harta. Tiba-tibanya satu orang hamba Allah pun kata, lau atani Allahu misla ma atahu amiltu misla amilahu. Tengok. Kita kata hamdi itu Allah Taala bagi dia jutawan. Alim pun alim, jutawan pun jutawan. Regah lalu amin. Maka hamdi itu dia urus harta dia ikut ilmu lah. Tu infak ke tanah pondok ni di Sungai Buloh ni. Masjid tak siap, dia tutup siap. Asrama tak siap, dia tutup siap. Mungkin dia habis ngaji sini tak usah dah sambung mana-mana dia kata. Nak balik menega nane nak jadi jutawan ya. Contoh. Maka jutawan tak salah lah, beres lah, selesai lah. Tapi oleh kerana dia pun ngaji pondok juga, ada ilmu. Maka dia pun buat kerja. Harta dia tu dengan ilmu yang dia mengaji, tidak nafsu dia. Maka khidih duk pondok ni pun gaji ke tu 500 lagi lah. Duk ngajar budak-budak pondok, tengok ke hamdi kalau tu bui kaku. Itu. Lau atani Allahu, jikalau menganugerahlah akan daku oleh Allah, misla akan seumpama ma barang atahu, menganugerah mendatangkan akan dia barang. Tu akal laki-laki tadi, akal hamdi tadi tu. Amil tu nescaya mengerja olehku misla akan seumpama amilahu, yang diperbuat akan dia. Aku pun nak wakaf, aku pun nak sedekah ya, aku pun nak zakat ya, aku pun nak tolong fuqara wal masakin. Itu. Maka ketika tu fahuma, maka kedua-duanya, mana hamdi yang khidai ketika tu fil ajri, pada pahala sawa, bersama.
Nah, tu dapat pahala dua-dua. Sama dua-dua. Padahal hak jutawan tu go nya hamdi. Nah. Kidih tetap agak untuk pakai. Nah. Kau kidih nak berhenti dah. Tak lulu biasa. Nah, kita ngaji ni bukan nak lulu biasa. Kita ngaji ni nak ilmu. Biasa tu sampingnya ya. Nah. Tu tak lulu pun boleh naik tahun kalau tu bukan kita nak naik tahun tak ada masalah. Nah. Lepas raya ni selesai lalu masalah tak selesai tu. Rosik tu ya jadi paling kurang makbul lah tu. Nah. Jangan sedih lah, jangan lagi sebelum berjuang. Nah. Warajulun, dan satu orang manusia ni atahullahu, mendatang atau memberilah akan dia oleh Allah malan, akan harta, Tuhan beri kepada dia harta. Tapi walam yu'tihi ilman, tapi Allah Ta'ala tidak memberi akan dia akan ilmu. Tuhan tak beri ilmu, tak beri harta saja. Nah, Tuhan beri kau bawahin kaya jutawan. Untuk apa saya mengaji di pondok? Nah, di pondok kena puasa. Nah. Kalau tak belajar di pondok, okey, boleh tak puasa kan? Betul tak bawahin tak? Akhirnya bawahin pun jadilah jutawan. Dapat harta, ilmu tak dapat lah. Kenapa? Tak ada habis 5 tahun duduk pondok lari ke lain. Nah, tak sing ngaji siapa lulu. Nah, siapa betul-betul dapat ilmu. Fahuwa, maka ia rajul tadi tu, seseorang manusia tu, yukhbitu atau yakhbutu, nah, menyalahgunakan fi malihi, pada hartanya. Sebab apa? Bijahlihi, dengan sebab jahilnya. Dia salah gunalah. Ngaji pondok setahun nak reti apa? Takbiratul ihram pun tak tahu. Contoh ni bawahi, jangan terasa hati. Terasa hati lalu dia. Nah, Naufal sana baliklah. Nah, betul tak awak ni balik ni? Saya percaya kalau awak balik tu ibu bapa mari jumpa saya tu baru saya percaya balik. Hak ibu bapa tak mari jumpa saya tu saya akan mesej balik ke kedua dia. Betul tak dia siapa ke rumah? Jaga-jaga, ingat-ingat baik. Tapi dia menyalahgunalah harta dia tu. Kenapa? Karena dia mengaji pondok setahun tak tahu apa. Nah, reksa tak lulu. Lari cabut baik aku buat hijab bisnes, nak kaya. Bekas belajar pondok ada je tahu. Nah. Belajar lari contoh itu ni. Nah, bekas belajar pondok ke setumbuh tahulah berapa tahun. Berapa bulan tahu. Nah, contoh tu. Tapi dia menyalahgunakan hartanya dengan sebab jahilnya. Dengan sebab jahil dia. Dia tak mengaji habis. Fayaqulu akharu, maka tiba-tiba berkata oleh satu manusia lain. Ketika tu, Hasling duk tengok. Nah, Hasling tengok ke Fawahin kaya lah. Hari-hari masuk disko situ, labur duit judi situ. Contoh. Hasling kata lau atani Allahu mislama atahu, jikalau memberilah oleh Allah, menganugerahlah oleh Allah, misla akan seumpama ma barang yang harta. Nah, atahu yang dianugerahkan Allah Ta'ala akan dia, akan tu. Nah, Fawahin tu. Amil tu, nescaya aku perbuat misla akan seumpama misla amalihi atau misla amilahu. Akan seumpama perbuatannya, akan seumpama perbuatan Fawahin itulah. Dia kata, kalau aku kaya apa dia, aku pun masuk ke disko ni. Nah, contoh. Fahuma, maka Hasling dengan Fawahin, kedua-dua tadi. Fahuma, maka kedua-duanya Hasling dengan Fawahin tu fil wizri sawaun, pada dosanya sama. Tu padahal buat kerja dosa sungguh tu siapa? Tu Fawahin. Tapi oleh kerana Hasling pun titik juga. Ada boleh puan ni aku nak agak lah gitu. Ada. Dua-dua boleh dosa juga. Itu. Habis itu. Naik habis itulah. Kemudian faslun,
Wa alaika ay ilzam alaika ya akhi, wahai saudaraku, wajib ata engkau bimuraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahazatika wa tarafatika wa khataratika wa iradatika wa sairi halatika wastash'ir qurbahu minka wa'lam annahu nazirun ilaika wa muttali'un alaika la yakhfa alaihi minka khafiyatun. Wallahu a'lam. Itu tanda molek lu situ. Wallah. Bawa panggil apa? Lufi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.